Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan buat set yang keempat malam ni. Kita mula dulu kertas 1. Okey, bahan saya dah letak dekat grup WhatsApp. So awak boleh pergi dekat kelas. Lepas tu saya ada buat dekat sini. So koleksi apa-apa dekat sini. Daripada video, bahan dan juga video-video yang boleh kita rujuk. Terutamanya penggunaan kalkulator. Okey. Okey, untuk kertas 1, okey, saya guna buku model SPM 2022 ni, Pustaka Yakin Pelajar Senayan Berhad. Saya guna buku tu. Sebelum ni kita buat soalan sebenar, yang ini kita buat ada 3 set lagi dalam buku tersebut lah. Okey, so untuk kertas 1, kita kena biasakan dengan format yang baru. Okey, kalau pelajar tingkatan 4 sekarang dia dah tak ada masalah sebab dia akan ada 2 soalan senior dia. Yang tingkatan 5 dia baru ada 1 je soalan pasir. Okey, untuk kertas 1 mengambil masa 2 jam. Saya menulis tapi dia tak keluar. Saya tutup sekejap, saya buka semula. Okey, so kat sini dia akan ambil masa 2 jam. Saya pelik kenapa dia tak keluar. Saya baru tukar bateri sebenarnya. Okey, tak apa. Sementara saya betulkan pen saya ni, kita akan buat soalan nombor 1 dahulu. Memang bahagian A ada 64 markah. Okay, kita jangan aim nak markah tinggi tu. Okay, kita sekarang ni aim dulu untuk macam mana nak menguasai soalan. Antara kita dapat markah penuh ke tidak, itu di luar bidang kita lah. Okey. Okey, kita mula. Tetapi untuk mukadimah, kita tak akan buat soalan nombor 1 dahulu. Dan awak kena ingat, exam nanti pun, kalau awak boleh elak dulu soalan nombor 1, lebih elok. Sebab kita bagi debaran kita tu bagi dia low dulu. Kalau saya pun sebagai pembuat soalan, saya akan design soalan nombor 1 tu susah sikit. Itu tips untuk yang buat soalan lah. Okey, so kalau boleh awak pergi kepada soalan lain biar kita cool dulu. Okey, so kita akan buat soalan nombor 2 sekejap. Dia akan ambil masa yang singkat saja nombor 2 ni. Yang pertama, kita nak buat soalan yang melibatkan indeks. Okey, melibatkan indeks dan kita nak ringkaskan dia. Okey, kita nak nilai, okey, kita tengok Yang pertama kita ada 5 kuasa 3x tambah dengan 1. Kemudian darab dengan, kurungan tu maksudnya darab. 5 kuasa 2x sama dengan 1. Oleh kerana di sebelah kiri semuanya asas 5, Madam tukar belah kanan jadi 5 kuasa kosong. Sebab kalau kita tekan kalkulator, 5 kuasa kosong sebenarnya adalah 1. Itu kata kunci yang pertama. Kemudian yang kita belajar dalam indeks sekarang yang ini asas 5. Okey, asas 5 dan hubungannya darab. Kalau di peringkat tinggi darab kita buat tanda titik.
peringkat SPM awak guna X, tapi saya takut awak tertukar dengan X saya tu. Jadi saya nak beritahu ini adalah darab. Ini adalah darab ni. Okey. So apabila kita mendarab asas yang sama, kuasanya kita akan tambah 3X tambah 1 tambah dengan 2X bersamaan dengan 5 kuasa kosong. Dan akhirnya kiri dan kanan mempunyai asas yang sama, jadi kita hanya membandingkan kuasanya saja. So kuasa yang itu akan jadi 5X. Okey, 3X tambah 2X jadi 5X. Tambah dengan 1 sama dengan kosong, jadi 5X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1/5. Okey, so dah dapat jawapan nilai X sama dengan negatif 1/5. Bagaimana kita nak yakin dengan jawapan kita? Okey, kita boleh cek guna kalkulator. Okey, so caranya ialah saya cuba clearkan paparan minda kalkulator saya ni. Saya sekejap nombor 3 sama dengan AC. Okey, so kita type dulu 5 kuasa 3X tambah 1. Kemudian kalau awak nak buat darab macam dia pun boleh. 5 kuasa 2X. Okey, tekan yang ini jadi sama dengan tekan alpha tekan sama dengan 1. Kemudian awak tekan button shift, awak tekan button calculate. Awak kena tekan sekali lagi shift, calculate sama dengan. Jadi jawapan kalkulator dia bagi negatif 0.2 samalah juga dengan negatif 1/5. 1/5 pecahan 0.2 perpuluhan. Jadi dengan yakinnya kita tahu bahawa jawapan 2A kita dah dapat markah penuh. Okey, sekarang Medan nak buat soalan B. Okey, dia ada ruang B di situ, cuma saya tak muat di situ. Awak mungkin boleh tulis, saya tulis kat tepi supaya saya nampak soalan. Okey. So, yang pertama saya nak buka kurungan dulu. Yang pertama 15 kuasa 3. Saya nak buka kurungan dulu, nombor dulu. 15 kuasa 3. So, saya dapat 3375. 3375. Kemudian P tu saya nak keluarkan dia daripada kurungan, dia akan jadi kuasa 12. Kemudian Q saya nak keluarkan dia daripada kurungan, dia akan jadi 6. Kemudian per dengan yang bawah pula 5 kuasa 3. Saya dapat 125. Okey, P pula, kalau tak ada kuasa tu, maksudnya kuasa 1 lah. So, jadi P kuasa 3 sebab kita darab dengan kuasa di luar. Q pula kuasa 21 sebab 7/3, 21. Saya sengaja buat benda yang sama tu. Kalau nombor, saya buat merah. Huruf P, saya buat biru. Q, saya buat hitam supaya pelajar nampak benda tu sama. Okey, saya buat yang merah dahulu. 3,3,7,25. So, kita dapat 27. Okey, nombor yang merah tu kita dapat 27. Kemudian saya nak buat P pula. Prosesnya adalah bahagi. So, bila bahagi, dia akan jadi 12 tolak 3. Q pula 6 tolak 21. Jadi, bila kita ringkaskan dia, kita akan dapat 27 P kuasa 9. Kemudian Q kuasa negatif 15. Okey. Di peringkat yang lebih tinggi, kita jarang nak tengok kuasa negatif. Kalau awak nak tulis, awak boleh turunkan dia. Kalau nak berhenti kat sini, betul dah.
Katakan awak kisah tentang iaitu awak boleh tulis P kuasa 9 dan awak bawa Q ke bawah supaya dia jadi kuasa positif 15. Ni pun diterima dan kita nampak lebih sopan. Okey. So saya buka soalan kalau ada untuk soalan nombor 2 dahulu. Saya bincang nombor 2 dulu. Okey, ada soalan? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada saya pergi kepada soalan nombor 1. Kita dah okey sedikit. Okey. Untuk soalan lock, kita kena tengok dahulu dia adalah single lock ataupun tidak. Didapati yang dalam ni hubungannya darab. Okey, hubungannya darab. Dia single lock, Madam nak tukar dia jadi 2 sebutan lock. Yang pertama, Madam tulis dia sebagai log X kuasa 2 asas A. Kalau didarab, maksudnya hubungannya adalah tambah dengan log Y asas A sama dengan 6. Kemudian Madam dapati ada benda yang bertenggek di sini. Ada benda bertenggek di situ. Madam turunkan dia ke depan. Jadi lebih mudah. Okey, iaitu yang pertama. Yang kedua, Madam nak buat yang ini pula. Hubungan yang ini bahagi. Okey, hubungannya adalah bahagi. Jadi kalau kita buat, kita akan dapat log Y kuasa 2 asas A tolak dengan log X kuasa 2 asas A sama dengan 5. Madam dapati ada benda yang bertenggek di situ. Kita turunkan dia ke depan. So dia jadi 2 di sini, 2 di situ dan kita boleh padam kuasa ni. Okey. Yang depan tadi ni Madam panggil dia persamaan 1. Yang ini Madam panggil dia persamaan 2. Kalau kita perhatikan yang Madam buat warna biru ni, kat sini kita ada 2 ekor ayam. Dekat sini pun kita ada 2 ekor ayam. Kita boleh matikan ayam itu. Okay, kita boleh matikan dia. Caranya kita susun dia ke bawah. Kalau pelajar tak boleh tengok kiri kanan, susun dia atas bawah. Okey, Madam nak susun ke semua yang ini ni, nak susun dia supaya dia pergi ke sini. So dia akan jadi negatif 2 log X asas A. Saya dah susun yang ini. Positif 2 log Y asas A. Saya dah salin yang ini. Sama dengan 5. Yang saya sedang susun ni adalah persamaan 2 juga, tapi saya susun atas dan bawah. Lepas tu saya boleh matikan sebutan yang pertama tu. Okey, saya boleh matikan dia dengan membuat proses persamaan serentak. Saya buat persamaan 1 tambah dengan persamaan 2. Jadi yang ini dia dah mati dah. Bila kita tambah dengan yang atas tu dia mati. 2 ekor ayam tolak 2 ekor ayam habis. Kita buat proses tambah tadi. So di sini kalau tak ada perkali maksudnya seekor. Seekor itik tambah 2 ekor itik. So kita ada sekarang 3 ekor itik. Sama dengan 6 tambah 5, 11. Jadi kita ada sekarang log Y asas A sama dengan 11/3. Tu baru kita ada log Y asas A. Kita kena cari satu lagi. Log X pula. Okey. Tengok betul-betul. Saya ajar lagi sekali.
Okey. Saya nak padan yang mana? Padan yang ini, harap tidak terpadan yang lain. Oh. Ada apa di depan tadi ya? Ada dua kan? Okey, saya padam sekejap ni. Okey. Seterusnya, masih lagi kita fokus kepada yang ini. Sekarang kat sini ada 2 ekor Y. Okey, 2 ekor yang itu. Tapi di sini cuma ada seekor. Jadi Madam boleh buat persamaan yang pertama tu, Madam darab dengan 2 dulu. Okey, kita tengok apa yang jadi. Okey. Saya tulis dulu yang asal ni. 2 log Y asas A tolak 2 log X asas A sama dengan 5. Sekejap, saya fikir sekejap. Saya nak guna kaedah tu ke saya nak ganti nilai terus? Okey, saya ganti nilai terus. Saya tak nak susahkan pelajar. Okey, saya tak nak susahkan pelajar. Pelajar tengok yang ini saja. Okey, pelajar tengok persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang pertama yang warna kuning. Okey, so sekarang saya ada 2 log X asas A tambah tempat yang nak panah ni kita ganti terus dengan 11/3 sama dengan 6. Boleh? Okey, tempat yang saya warnakan dengan warna biru sekarang ni gantikan dengan 11/3. Okey, jadi dari situ kita dapat 2 log X asas A sama dengan 6 tolak 11/3. So, dapat 7/3. Jadi, log X asas A sama dengan jawapan tadi, awak bahagi dengan 2. So, awak dapat jawapannya ialah 7/6. Okey, saya ada 2 nilai sekarang. Belum lagi menjawab soalan, baru cari sebutan tu dulu. Okey, saya buka dulu soalan kepada pelajar. Proses saya cari ni, kat mana rasa susah nak faham. Sebab saya tak jawab lagi soalan. Okey. So, saya teruskan. Saya baru nak jawab soalan A. Okay, saya baru nak jawab soalan A. Okey, soalan A saya belah kat sini. Mai belah-belah. Soalan A, log Y kuasa 2, kemudian ada X dekat sini. Seperti tadi, kita boleh jadikan dia sebagai 2 sebutan, iaitu log Y kuasa 2A tambah dengan log X asas A, dan Madam kata tadi 2 ni boleh jatuh ke depan, yang ini padam. Okey, kemudian kita gantikan 2 log Y tu ialah, log Y ialah 11/3 tambah dengan log X adalah 7/6. Okey, so kita guna je kalkulator. 2 darab 11/3 tambah dengan 7/6 sama dengan, so kita dapat jawapan A adalah 17/2. Ni jawapan A. So nak kira dia tak susah sebab kita dah ada jawapan tadi. Kalau jawapan tadi tak dapat, barulah yang ini tak dapat. Okey, Madam nak pergi pada soalan B pula.
Soalan B, medan salin sekejap soalan B. Log X bahagi dengan Y asasnya A. Itu soalan dia. Okey, medan guna hukum log, hubungannya bahagi. So, kita akan dapat log X asas A, dia akan jadi tolak log Y asas A. Dan kita boleh ambil nilai yang kita dapat tadi. Yang pertama, log X asas A ialah 7/6 tolak dengan log Y asas A 11/3. Kita jangan congaklah ayat ini. Kita ada kalkulator. Okay, pelajar MAT dia mesti rapat dengan kalkulator. 7/6 okay, tolak dengan 11/3. Dan kita dapat jawapannya ialah negatif 5/2. Okey, kita dah selesai soalan nombor 2. Itu kelebihan kalau kita buat soalan kertas 1, dia pendek-pendek. Nombor 1, pendek je. Tapi nak kena faham tu, nak kena faham. Nombor 2, tajuk indeks. Kita kena faham cara nak buka kurungan semua tu kena faham. Okay, madam buka kepada soalan dulu, 1 dan 2. Sebab lepas ni madam nak pergi kepada nombor 4 dahulu. Kita bagi peluang pelajar tentang 4. Ada betul-betul apa yang madam bincang. Kalau kita bincang terus terigu, nanti dia drop at mat pula. Kita tak nak bagi dia drop at mat. Okey, so soalan nombor 1. Okey, madam. Madam sebenarnya bagi dekat you all dah skema jawapan. Kalau pelajar nak tengok skema jawapan, pelajar boleh pergi ruangan di sini. Dekat bahan perbincangan, dalam tu ada semua. Tapi kalau nak screenshot, silakan. Okey, boleh Seterusnya, madam pergi kepada nombor 3. Nombor 3 nanti. Kita bagi pelajar tingkatan 4 dulu. Nombor 4, senang juga. Saya, buku tu kan sebab dia dah tengah tau. Tu yang jadi naik ke atas. Saya dah cuba yang terbaik tadi, tapi tak comel juga. Okey, saya cuba nombor 5 dulu. Kita bagi pelajar pelajar tingkatan 4 dulu. Dia digest dulu. Okey, tengok nombor 5. 3 sebutan pertama suatu janjang aritmetik. Kita syukur sangat-sangat kalau dia terus bagi benda ni dalam bentuk keadaan yang kita tak payah nak fikir. Dia bagi dah nombor 5, nombor 9, nombor 13. Kita tak payah nak fikir pelik-pelik dah. Soalan A, dia nak beza sepunya. Yang pertama, beza sepunya rumusnya adalah sebutan yang kedua tolak dengan sebutan yang pertama. Sebutan kedua kita 9. Yang tak belajar lagi ni saya ajar daripada basic ni. 9. Sebutan pertama kita 5. Jadi beza sepunyanya 4. Mudah je Ahmed. Okey, sekarang saya nak buat soalan B. A beres. B pula. Dia nak sebutan ke-20. Okey, sebutan. Dia ada ruang menulis tapi kalau saya tulis kat bawah tu saya tak nampak soalan. Kita try lah. Try. Dia nak sebutan ke-20. Sebelum kita kira, kita kena tahu rujuk rumus yang mana. Rumusnya adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Kalau kita buka senarai rumus, okay? Kalau kita buka senarai rumus, ni dia rumusnya. Nombor 9. Jadi tak payah hafal rumus. Ada dah rumus dekat senarai rumus. Okay? Di situlah dia.
Sekejap Okey, saya patah balik. Ini rumusnya. Cuma saya dah terhafal. Saya dah terhafal. Maklumat yang kita ada sebelum ni, sebutan pertama kita tadi 5. Macam mana Medan tahu? Ni dia. Dia bagi sebutan pertama kita 5. Kemudian kita dah kira tadi nilai D kita 4. Dia nak sebutan yang ke-20. T, N tu disuruh ganti dengan 20. Kita ikut je dia. Sama dengan A kita 5 tambah N kita 20 tolak 1, D kita 4. Okay. So bila kita kira, kita dapat 5 tambah 19 darab 4. Ataupun tekan je lah kalkulator terus. Okay. 5 tambah 19 darab 4. Awak akan dapat jawapan awak 81. Okey, selesai soalan B. Okey, soalan C. Tinggi sikit. Tinggi sikit je. Hasil tambah sebutan ke-5 hingga sebutan ke-12. 5 hingga 12. Saya lukis dulu. Okay, saya lukis dahulu. Saya lukis dulu. Okey, so kita ada sebutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Lepas tu dia sambung yang ke-5, last kali yang ke-12. Apabila dia nak sebutan 5 sehingga 12, bermaksud dia nak kawasan yang berwarna kuning. Dia nak dari 5 sampai 12. Dia nak kawasan ni. Okay. Jadi kita nak kena kira 2 kali. Yang pertama, kita kena kira dulu dari depan sampai belakang. Namanya adalah S12. Yang kedua, kita kena kira kawasan yang berwarna purple. Dari sini ke sini saja. Iaitu kita mengira nilai S4. Kerana sebutan yang soalan nak itu adalah kawasan yang di sini saja. Sekejap saya lorek sikit lagi. Sampai situ. Sedangkan soalan cuma nak kawasan yang berwarna hijau ni saja. Jadi saya kena cari semua nilai. Saya kena kira dulu apakah nilai S12 dulu. Okay, kita tengok rumus dia. Rumus pun ada di depan. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Okey. Jadi kalau dia tanya 12, tempat N tu kita ganti dengan 12. Per dengan 2. 2A. A kita tadi 5. N kita ni 12. Jadi bila tolak 1 tinggal lagi 11. D kita tadi 4. Okey, kita kira nilai ni. Tak perlu pemudahkan 2 dengan 12, tak perlu. Terus guna kalkulator. 12 per 2. Walaupun minda kita dah tahu 6, kita relax je. Biar kalkulator kira. So, sini kita dapat 2 darab 5 tambah 11 darab dengan 4. Tutup kurungan. So, awak akan dapat 324. Tapi tu adalah jarak dari depan sampai belakang. Sekarang Medan nak buang nilai depan ni. Nak buang nilai depan ni. Nilai depan itu adalah S4. Saya akan ikut
rumus ini lagi sekali. S4, 4/2, 2A, 10 tambah, walaupun di sini 4, nanti kita akan tolak dengan 1, tinggal lagi 3. 3 darab 4. Okey, kita tekan terus kalkulator. Okey, 4/2 kurungan 10 tambah 10 tambah 3 darab 4. Tutup. So kita dapat jawapannya 44. Okey, kemudian untuk mencari jawapan tadi, jawapan tadi 324 kita tolak dengan 44. Jadi jawapan kita ialah 324 tolak answer. Dapat 280. Okey, baik. Madam buka kepada soalan. Okey, nombor 5, Madam buka kepada soalan terlebih dahulu. Okey, kalau tak ada yang nak screenshot, silakan. Madam rasa sempat Madam buat soalan nombor 4 satu lagi. Okey, kita buat soalan nombor 4. Okey, bila buat banyak latihan, kita rasa macam mudah. Okey, ready? Nombor 4 pun, walaupun tak belajar lagi yang tingkatan 4, Madam akan cuba terang daripada basic. Okey, mudah saja. Sebab you all dah biasa main game, benda ni jadi mudah. Sorry soalan saya naik bukit sikit tu. Soalan bagi dua maklumat. Yang pertama, apabila kita integrate daripada 2 sampai 4, bagi fungsi f, jawapannya 28. Madam warnakan dengan warna kuning. Kemudian apabila kita integrate daripada 4 sehingga 6, bagi fungsi f, jawapannya ialah 40. Madam nak jawab soalan A sekarang. Madam nak jawab daripada 2 sehingga 6. Didapati tidak ada dalam senarai yang diberi ke atas. Tak ada. Kita cuma ada 2 hingga 4, 4 hingga 6. Maka kita boleh buat secara runcit. Kita mula nombor yang di bawah ni. Okay, kita mula nombor yang di bawah. Madam guna di sini warna purple. Warna di bawah ni nombornya adalah 2. So, Madam akan mula dari 2. Menurut warna kuning, kalau nak guna warna kuning, kita kena berhenti rehat dekat 4. So, kita akur ikut soalan. Okey, kita rehat dulu dekat 4. Kemudian, kita nak pergi kepada 6. Kita sambung. Okey, tadi kita mulakan kereta kita dekat 2. Kemudian, kita tak sampai lagi Kuala Lumpur. Kita berehat sekejap dekat Kuantan. Rehat dekat Kuantan sekejap. Lepas tu, bila dah okey, kita akan sambung perjalanan daripada Kuantan. Teruskan hingga ke Kuala Lumpur. Macam tu. Jadi kalau cerita kita, awak dari mana? Saya dari Kota Baru. Awak nak pergi mana? Nak pergi Kuantan. Nak pergi KL. Jadi jalan kerja awak ialah awak memang dari Kota Baru. Awak tak payahlah cerita awak rehat dekat Kuantan tu. Yang penting awak sampai KL. Itu dia tajuk integration. Dia mudah. Okey, kemudian bila nak dapatkan jawapan, maksudnya yang pertama ni, yang Madam labelkan nombor 1 ni, kita akan guna laluan warna kuning. Yang nombor 2 ni, kita akan guna laluan warna biru. Jadi yang warna kuning, nilainya ialah 28. Yang warna biru, nilainya ialah 40. Jadi, perjalanan dari Kota Baru ke KL, nilainya ialah 68. Okey, Madam buka kepada soalan. Semoga yang tingkatan 4 pun boleh faham. Madam dah terang secara analogi begitu. Syahidah tak tampak kan?
Sebab dia ada pelajar tentang 4 join sekali. Okey, selesai soalan A. Yang ini tajuk pengamiran. Kalau ada simbol ulat tu, pengamiran. Okey, kemudian Meda nak jawab soalan B. Okey, nak jawab soalan B, Meda tulis kat sini sikit Kalau sebab tak nampak soalan. Okey, Meda nak jawab soalan B. Last dah ni, relax sikit lagi. Integrate 4 hingga 6 3fx tambah dengan k semua sekali itu dx dikata sama dengan 2 hingga 4 fx dx. Dia bagi soalan macam tu. Jadi Meda boleh move kat sini sikit. Okey. So, yang pertama, Meda nak uraikan yang ini. Okey, yang pertama kita ada 4 hingga 6. Maksudnya cerita kita tentang yang warna biru. Okey, 4 hingga 6 cerita kita yang warna biru. 3 fx dx, Meda pecahkan biar buat 2 kali. Yang ini Meda pecah. Sama dengan yang ini, saya rasa macam warna kuning. Ni. Ni warna kuning. Yang belakang ni warna kuning. Kalau perasan Dan warna kuning sama dengan 28. So yang ini pun saya samakan dia dengan 28. Itu step pertama. Kemudian, apabila awak tengok di sini ada perkali 3, awak boleh nyahkan dia keluar. So duduk luar. Jadi tak adalah nilai di sini. Akhirnya yang depan itu menjadi yang warna biru. Kalau 3 tak keluar, dia tak jadi biru. Bila 3 keluar, yang ini sebiji yang Meda buat warna biru tadi. Okey, jadi yang di situ dah jadi 3. Yang warna biru tadi 40. Tambah dengan, yang ini Meda salin dulu. Kita bagi peluang yang tingkat 4 relax dulu. Okey. Jadi, yang ini dengan ni, K dx ni, dia akan jadi 28 tolak 3 darab 28 tolak 3 darab 40. So, Meda dapat negatif 92. Okay, sampai situ okey ke? Meda dah nak start integrate ni Tengok betul-betul. Meda nak buat proses pengamiran terhadap X. Meda tulis comel-comel nilai ni Tulis comel-comel. Ini adalah huruf K. Dan di situ kita dapati X tak ada maksudnya kuasa kosong. Jadi bila kita buat proses pengamiran, K, X itu akan menjadi kuasa 1 per dengan 1. Okey, daripada 4 sehingga 6 sama dengan negatif 92. Okey, sebab bila kita buat proses pengamiran, kuasa bertambah 1 bahagi kuasa itu. Sekarang Meda nak gantikan nilai X dengan 6 terlebih dahulu. Jadi Meda akan dapat 6K. Hubungannya adalah tolak. Sekarang Meda nak ganti X dengan 4 pula. So dia akan jadi 4
4K sama dengan negatif 92. 6 tolak 4, 2K sama dengan negatif 92. K sama dengan negatif, ni bahagi dengan 2, 46. Soalan macam ni glamour. Di peringkat metode klasik pun kita suka tanya soalan macam ni. Okey, so selesai soalan nombor 4. Saya kecilkan untuk proses pelajar nak buat SS. Screenshot. Okey, so kita dah siap. Kita 5 soalan dalam tempoh setengah jam memang tak siap lah. So at least kita siap hari ni 4 soalan. So besok saya akan sambung nombor 3 tu lah. 3 dan seterusnya saya akan bagi soalan tambahan yang lain. Okey, saya buka kepada soalan. Sila. Nombor 3 tu trigo. Okay, trigo, saya tahu pelajar kan. Saya pun dulu-dulu tak berapa boleh, sekarang boleh lah. Dah banyak buat, dah buat 4 set ni, kita dah jadi terpandai pula. Okay, saya buka kepada soalan. Kalau tak ada, kita left dulu, tak ada masalah.